Okey, jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kelas tajwid kita telah pun berlangsung beberapa kelas yang lepas. Kita pun dah mula menghabiskan beberapa tajuk-tajuk utama ataupun tajuk-tajuk asas tajwid. Jadi saya baru buat recording untuk malam ni kepada yang miss ataupun tertinggal tak sempat masuk minggu lepas disebabkan ada keuzuran, mungkin boleh tengok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh boleh tengok semula recording kita dalam YouTube. InsyaAllah selepas kita habis kelas saya akan bagi link untuk kita terus tengok dalam YouTube. Tengok berkali-kali pun tak apa untuk sebagai murajaah. Kalau dalam satu kali kita kurang jelas, mungkin kita tengok satu kali lagi, insya-Allah bertambah jelasnya. Tujuan kita dalam tajwid ini sebenarnya saya yakin semua antara kita alhamdulillah telah pun belajar tajwid beberapa kali. Ada yang khatam beberapa kitab pun, kitab macam-macam kitab tajwid. Tapi maksud kita, matlamat kita muzakarah. Bagi yang belum jelas dari segi faham dan dari segi hukum-hukum tajwid, insya-Allah akan bertambah jelasnya. Bertambah jelasnya macam mana nak baca hukum-hukum tajwid itu. Nak baca Al-Quran bertajwid dengan hukum tajwid tadi. Bagi yang dah jelas, alhamdulillah insya-Allah mungkin akan bertambah lancarnya untuk nak menceritakan balik. Kan? Ada antara kita boleh faham, boleh baca dah tajwid. Dengung 2 harakat cantik, mad dia panjang, semua cantik. Tapi bila nak cerita balik, mungkin itu ada sikit kurang jelas ataupun kurang pasti. Ataupun susunan ayat nak cerita kepada orang tu. Nun mati ke, mim mati ke, mad tu kenapa berlaku mad itu, mad ini, apa sebabnya, apa ta'lilnya, illahnya. Mungkin insya-Allah dalam kelas asas tajwid ini insya-Allah membantu mereka yang dah kenal tajwid tapi nak bantu untuk menjadi seorang yang boleh mengajarkan orang ataupun boleh menjelaskan kepada orang lain lebih mudah insya-Allah. Okey. Malam ni kita ada tajuk baru, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi kalau dalam hukum 5 merupakan hukum yang terakhirlah dalam hukum-hukum nun mati dan tanwin. Ahkamun nun sakinati wat tanwin, ikhfa haqiqi adalah hukum yang kelima malam ni insya-Allah. Jadi bila hukumnya hukum yang terakhir, sebelum kita masuk hukum terakhir ni, eloklah kita murajaah dulu. Kita bertanya-tanya dulu, kita bersembang dulu supaya hukum pertama, kedua, ketiga, keempat kita tak lupa. Sebelum kita nak tambah hukum yang kelima sebagai penutup tajuk besar Ahkamun Nun Sakinah wat Tanwin, lebih baik kita murajaah secara ringkas, cepat supaya kita dapat masuk terus ke dalam hukum yang kelima ini dalam keadaan bersedia dan mudah untuk kita nak membezakan antara kelima-lima hukum ini. Okey, jadi saya akan mula dengan soalan-soalan. Jadi para hadirin dan hadirat, insya-Allah muslimin muslimat, qurra'ul Quran, ahlul Quran, ahlul tajwid, insya-Allah boleh menjawab secara ringkas ikut soalan insya-Allah. Okey. Boleh siapa-siapa yang nak musyarakah, yang nak ambil bahagian, yang nak jawab soalan-soalan boleh unmute untuk kita sama-sama memantapkan lagi murajaah kita, fahaman kita berkenaan dengan tajuk-tajuk yang sudah. Okey, ahkamun nun sakinah wat tanwin bermaksud dalam Al-Quran ada nun mati dan ada tanwin. Senang cerita. Bila jumpa nun mati, bila jumpanya tanwin, selepas nun mati dan tanwin dah tentu sekali salah satu dari huruf-huruf hijaiyah yang ke-28 itu, bila nun mati dan tanwin bertemu salah satu batasa sampai ya, maka dia terbahagi kepada 5 hukum. Okey. Jadi hukum pertamanya kita dah belajar alhamdulillah hukum izhar halqi. Okey, izhar halqi. Soalannya izhar halqi kita baca dengan nyata. Kita baca dengan terang nun mati dan tanwin itu. Hukumnya tak dengung. Saya ringkaskan, hukumnya tak dengung dan kita nak tanya hurufnya.
Dia selalunya masalahnya, muskilahnya di huruf lah. Huruf izhar halqi ada 6. Okey, ada 6. Siapa boleh sebut dalam ringkasan ataupun dalam satu kalimah yang kita senang nak hafal, bunyinya macam mana untuk izhar halqi? Persilakan. Ustaz, insyaAllah. Ha. Kata ringkas tu ialah Yarmanun. Izhar halqi ya. Izhar halqi. Confirm? Confirm. Salah. Izhar. Confident ya. Pembukaan dah salah macam mana ni? Tak apa. Kadang-kadang Cubaan yang baik, cubaan yang baik. Orang confuse saja. Tak ada. Dia bukan apa. Dia cepat sangat dia buat ni. Dia buat apa ni? Dia buat lawak. Ya betul. Dia nak suruh apa ni. Satu cubaan juga. Satu cubaan bagus. Okey. Malunya aku. Tak apa, bukan dia malu, tarik balik. Okey, apa hukum ni? Apa ni? Apa dia Okey, punya? Haji Din jawab, Haji Din. Tak boleh, dia cakap macam Jerman lah, tak boleh. Cakap dia macam Jerman, tak boleh. Boleh cuba ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, saya tak pandai nak sebut macam Ustaz sebut lah. Saya cuma tahu dia huruf tu ada 6. Dia keluar daripada halqom. Okey. Hamzah. Lepas tu dia punya ha, kha, ain dan ghin. Jadi kalau macam tu, dia nak kena betul-betul kita yakin dengan huruf baru kita boleh sebut satu persatu tu. Sebab itu ulama nak meringkaskan, nak memudahkan kita, bantukan kita, dia nak juga kita hafal dalam ringkasan. Sebab tu saya ulang-ulang, walaupun bukan bahasa kita, ringkasan yang dalam bahasa Arab tu kan. Cuba. Tuan-tuan perempuan memang nak kena juga cuba. Tak apalah kalau tak dapat sekarang. Tapi insya-Allah doakan, insya-Allah satu hari nanti kita boleh hafal huruf-huruf itu dalam ringkasan bait itu. Maka senang. Bila ada soalan je, terus kita akan jawab dan kita boleh bezakan. Ataupun bila kita baca dalam bacaan kita terjumpa je nun mati tanwin, selepasnya huruf itu termasuk tak dalam 6 huruf yang disingkatkan dalam satu ayat itu ataupun satu perkataan itu. Kalau termasuk, terus. Okey, maknanya kita yakin ini hukumnya izhar halqi. Okay. Cuba Ustaz sebut. Tak boleh. Okey, saya akan sebut insya-Allah, tapi saya rasa ramai yang boleh sebut ni. Okey, persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Saya cuba jawab Ustaz. Ya, boleh silakan. Dari Terengganu. Hukum izhar ada 6. Hurufnya betul, Huruf dia al-hin kha'ahu. Itu je. Al-hin kha'ahu. Itu yang saya rekam Ustaz, saya lupa. Ya Allah, ya rahmat. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Al-hin kha'ahu. Al-hin kha'ahu. Boleh, kita nak tulis bahasa Arab pun boleh ataupun nak tulis cara kita, asalkan sebutan tu betul. Jadi bila kita sebut al-hin kha'ahu, dah termasuk 6 huruf dalam perkataan itu ataupun dalam ayat itu. Okey, jadi senang, habis. Selesai kita untuk hukum apa? Hukum izhar halqi. Begitulah caranya untuk kita nak hafal huruf-huruf. Sebab kalau kita tak buat macam ni, kita nak hafal hamzah, ha, ain, kha, ghain, fa. Nanti banyak lagi huruf-huruf lain-lain, kita pun nak kena hafal macam tu juga. Nanti itu lagi menyusahkan kan. Jadi ulama dah ringkaskan untuk nak memudahkan. InsyaAllah kita cuba hafal ikut cara ni dulu. Tak mampu tak apa, yang penting kita dah usaha. Okey, selesai izhar. Keduanya, hukumnya idgham. Secara umumnya idgham terbagi kepada dua. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Betul. Jawapan yang dah dijawab tadi, ada 6 huruf juga. Ada 6 huruf juga, majmu'atun fi qaulika, disingkatkan dalam satu ayat yang berbunyi yarmalun ataupun yarmulun. Senang. Jadi ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu 6 huruf. 6 huruf untuk yarmalun, untuk idgham. Jadi kita dah belajar, kita dah alhamdulillah jelas untuk kita belajarnya. Maksudnya idgham tu terbagi kepada dua, idgham ma'al gunnah, bila gunnah. Dan idgham bila gunnah ni tak dengung, hukum hurufnya dua, lam, ra. Idgham ma'al gunnah pula dengung. Hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, ma, mim, waw kan. Dan pecahan apa semua tu ada dalam tajuk yang kita bincang beberapa minggu lepas. Okey, alhamdulillah selesai. Dan hukum yang ketiga dan yang keempat.
Yang keempat yang minggu lepas kita bincangkan adalah hukum al-qalbu ataupun al-iqlab. Al-iqlab hukumnya dengung 2 harakat dan cara bacaannya kita iqlabkan, kita tukarkan nun mati ataupun tanwin menjadi huruf mim untuk kita temukan dengan huruf ba. Jadi hurufnya hanya ada satu sahaja. Hurufnya ada satu sahaja, iaitulah huruf ba. Okey, maksud saya nak ulang semua ni sebab nanti kita akan campur. 6 izhar, 6 idgham, 1 iqlab, jadinya berapa? 13. Okey. 13, tuan-tuan puan-puan, tutup buku, jangan buka buku nota lagi sebab tu saya tak share skrin lagi. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Kita nampak je. Saya tak buka lah. Saya sengaja tak nak share skrin lagi. Sekarang ni saya nak tanya, kita dah tahu 13, 6 untuk izhar, 6 untuk idgham, 1 untuk iqlab. Sekarang ni untuk kita nak belajar hukum yang terakhir pada malam ni adalah hukum ikhfa yang kelima. Cuba ikut fahaman kita, hafazan kita, cuba sebut huruf-huruf ikhfa dulu walaupun kita tak belajar lagi. Jadi sebelum tu huruf ikhfa maknanya 28, kita tolak 13, adanya baki lagi 15 untuk huruf ikhfa. Selalunya susah kita nak sebut huruf tu 15 banyak kan. Okey, sebelum kita masuk tajuk tu, cuba kita buat kira-kira. Dah tolaknya untuk idgham, dah tolaknya untuk izhar, dah tolaknya iqlab, yang baki lagi 15 lagi untuk ikhfa. Cuba sebut antaranya huruf apa? Ta. Huruf Fa. sin. Fa. Jim. Zai. Dal. Dai. Zal. Dal. Zai. Tak apa, sebut je. Shin. Saya nak tunggu yang salah je. To. Zo. Pa. Kau. Haji Amir mana Haji tengok. Takkan saya punya otak macam komputer, Ustaz. Boleh tengok. Saya dah cakap tadi tutup buku nota dulu. Kita guna fahaman kita. Kita boleh tak bayangkan huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iqlab dah jadi 13. Kecuali selain daripada tu kita cuba hadirkan 15 untuk ikhfa tu. Jim dal zail. Zain. Jim sok dot. Shin. Yang sebut laju tu memang hebatlah tu, maknanya betul-betul hafal tu, masya-Allah. Okey. Dia kena Jadi berlagu, Ustaz. Baru boleh tahu. Buku depan mata Ustaz. Kan dah jawab. itulah. Natijahnya Tanpa buku tak ke mana, Ustaz? maknanya tanpa itu buku betul tak lah. ke mana. Natijahnya macam ni, saya nak sampaikan. Dia kesan baiknya, maknanya natijah baiknya, hasil baiknya, kalau katalah kita dah hafal untuk tadi kan arhin kha'ahu dah ada 6, yarmalun dah ada 6, lepas tu ba dah ada 13, 6 12 13. Nanti selain daripada tu kita dah boleh faham dah sebenarnya selain daripada ni semua untuk ikhfa hakiki. Jadi insya-Allah okey, untuk malam ni kita akan masuk ikhfa. Dia tak panjang tajuknya, tetapi bahasannya kalau kita nak kupas bagi detail sikit, insya-Allah kita akan tambah lagi fahaman kita dan juga ilmu kita, insya-Allah bersama. Okey, jadi terus kita masuk kepada tajuk baru kita sekejap. Okey, tajuk baru kita adalah ikhfa hakiki. Kita tengok. Okey. Ikhfa hakiki. Di sini dia sebut nombor 4, sepatutnya 5 lah, tak ada masalah lah. Sebab hukum yang kelima adalah ikhfa hakiki. Okey, pengertiannya pertamanya kita faham ikhfa itu dari segi bahasa bererti menyembunyikan. Kita sembunyikan, dan kalau sebutnya kita sembunyikan, kita masukkan, kita nyatakan, kita tukarkan, semua itu dirujukkan kepada nun mati ataupun tanwin. Sebab tajuk besar kita adalah nun mati dan tanwin. Sekarang ni kita nak sembunyikan. Apa yang kita nak sembunyikan dalam istilah ulama tajwid memberi erti ikhfa hakiki, iaitulah bermaksud menyembunyikan nun mati, nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki di sini disusun dalam jadual ini 15 huruf semua. 15 huruf semua.
Jadi kalau kita nak hafal ta, jim, da, apa semua, kalau tak tengok macam tadilah. Kadang-kadang kita bertukar, kita akan sebut huruf lain. Takut bila kita sebut huruf lain nanti dah salah. Okey. Dia sebenarnya waktu baca dia tak ada masalah. Waktu baca dia tak ada masalah sangat. Walaupun kita tak ada tajwid pun, kita tak tahu satu persatu. Bila kita jumpa yang dengung, kita akan dengung, tak ada masalah. Cuma bila kita nak cerita tu, kita nak cerita ini kenapa dengung, apa yang bertemu dengan apa, dan kenapa dengung, macam mana nak dengung. Okay, apa beza dengung ini dengan dengung satu lagi? Maknanya dengung ikhfa dengan dengung iqlab, dengung ikhfa dengan dengung idgham. Ada soalan tu. Apa beza dia? Jadi itulah dalam ilmu tajwid ataupun kelas asas tajwid ini kita cuba nak sampai ke situlah. Selain daripada yang baru nak kenal, insya-Allah akan kenal. Yang dah kenal mungkin akan pergi satu langkah ke depan lagi, boleh menceritakan dan boleh menjelaskan kepada yang lain, boleh menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, kepada ahli keluarga, kepada kawan-kawan, kepada anak-anak murid kita, insya-Allah kita akan tambah lagi macam mana kita nak jelaskan supaya mereka itu tambah faham, tambah terang ilmu tajwid ni. Okey, dalam tajwid dalam huruf-huruf 15 ni, ulama ada juga bagi kata ringkas. Tapi nak ringkas macam mana kalau dah 15 huruf? Okay, kita tengok dulu apa yang di-share ataupun yang dikongsikan oleh ulama. Ini lebih kepada ulama Melayu. Kita tengok dulu yang Melayu bagi. Pernah kita baca tak ni? Pernah hafal kan? Ini yang ulama Melayu, kebanyakannya ulama Melayu. Sebab kenapa saya cakap Melayu? Sebab dia macam tak ada makna ni. Satu, jaza saddaqa fathiq datadhin syaddah. Kita cuba buka lah kamus datadhin ni makna apa. Saya cari tak ada makna datadhin. Tapi tak apa, tujuan baiknya untuk kita nak kumpulkan 15 huruf, ada sin, ta, jim, zai, sada, kaf, fa, qa. Ada dalam ni. Jadi macam arhin kha'ahu jugalah. Arhin kha'ahu juga tak ada mana. Jadi di sini pun sama juga. Kalau tuan-tuan nak hafal 15 huruf dikumpulkan dalam 15 dalam 1 2 3 4 5 dalam 5 perkataan. Ini dikirakan satu ayat lah. Kita kena hafal satu, jaza saddaka fathiq datadhin syadza. Haji Amir boleh baca? Kecil Ustaz. Maksud kecil. Mata saya potek. Okey. Dah besar dah. Tak ada tak baris ada. pula. Masya-Allah. Baris pula. Alamak. Haji Din, awak besarkan mata je, awak besarkan mata insya-Allah keluar. Tak boleh. Tak apa. Tak ada dia punya baris, susah nak sebut. Okey, insya-Allah. Kalau gitu insya-Allah kita akan tambah baris kemudian nanti. Okey. Saya nak bagi tahu maknanya ada bukan tak ada. Satu, jaza saddaka fathiq datadhin syadza. Memang saya daripada kecil pun hafal yang ini. Jadi kalau nak jumpa je nun mati ataupun tanwin, mana-mana huruf ni saya akan hadirkan kata-kata ini, terus saya tahu bahawasanya hukumnya ikhfa haqiqi. Okey, boleh kita hafal yang ni ataupun ada satu lagi yang adanya makna ini. Ini ada dalam bait tajwid. Ini lagi mencabar sebenarnya. Ini pun tak ada tu. Memang tak ada, lagi panjang. Yang ini hurufnya, huruf izhar yang 15 itu ada pada setiap awal-awal perkataan. Sad, dal, tha, ka, jim, shin, qa, sin, dal, qa, zai, fa, nun, dha, dha. Bunyinya sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zaliman. Ini zid fi tuqan dha' zaliman. Ini memang ada dalam bait dan kata-katanya bagus. Maknanya ada maknalah bagi kata-kata ni ataupun bait ini, bait syair dalam Tuhfatul Atfal. Ulama mengarangkan untuk senang kita nak hafal dan faham ilmu tajwid. Saya hanya kongsi begitu sahaja untuk bagi yang berminat untuk hafal bentuk ni, ada caranya untuk kita nak hafal sekaligus huruf ikhfa haqiqi yang 15. Kalau tidak, kita kena buat macam tadi. Kita confirmkan 6 huruf untuk izhar, kita confirm jelaskan 6 huruf untuk idgham, dan kita tambah lagi untuk iqlab yang ba, selebih itu semuanya untuk
untuk ikhfa. Okey. Dari segi huruf insya-Allah tak ada masalah. Nanti kita patah balik Nanti kita patah balik untuk kita baca misal-misal ataupun contoh-contoh yang dikumpulkan di dalam ini. Kita terus pergi dulu cara bacaannya. Macam mana kita nak baca hukum ikhfa? Samakah dengan idgham? Dengung juga. Sama tak dengan iqlab? Dengung juga, kan? Okey, kita tengok di sini katanya wajib diikhfakan, disembunyikan nun mati atau tanwin tersebut di samping dengung yang sempurna. Maknanya dengungnya sempurna. Dengung maknanya tak adanya macam kita nak potong dengung ke ataupun nak tukar-tukar dengan yang lain. Tidak. Dengung yang sempurna 2 harakat tanpa mengangkat hujung lidah. Tanpa mengangkat hujung lidah atau pangkal lidah ke langit sebelum menyebut huruf ikhfa. Okey. Bahasa Melayu tapi kadang-kadang kita pun nak faham macam mana. Okey, dia macam ni. Kita dengung. Okey, nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar, huruf ikhfa tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15, kita dengung. Lepas tu 2 harakat. Tapi cara untuk ikhfa-nya dia kata di sini tanpa kita mengangkat hujung lidah atau pangkal lidah. Hujung lidah maknanya bahagian depan lidah kita atau pangkal lidah bahagian di belakang. Bahagian lidah belakang kita yang dekat dengan halqum kita. Sebab 15 huruf ini ada yang keluarnya daripada depan hujung lidah. 15 huruf ikhfa. Ada yang tempat keluarnya di pangkal lidah. Contohnya huruf kaf dengan huruf qaf. Jadi dia pesan di sini untuk kita nak sebut cara nak sebut dengung ikhfa ini, hujung lidah kita kalau bagi huruf-huruf yang nak keluarnya dekat hujung lidah jangan kita angkat cepat ataupun jangan kita pisahkan daripada lelangit. Pangkal lidah pun sama juga, jangan kita pisahkan cepat, jangan kita angkat cepat. Maknanya kita kena sentuhkan ataupun kita nak kena pastikan waktu dengung 2 harakat itu kedudukan pangkal lidah bagi huruf yang keluar di pangkal lidah, kedudukan hujung lidah bagi huruf yang keluar di hujung lidah, mestikan kita kena sentuh lelangit atas kita. Barulah dia jadi ikhfa. Okey, saya dah cerita, mungkin belum faham lagi. InsyaAllah nanti kita pergi kepada contohnya dan kita tatbikkan, kita akan nampak macam mana bunyinya. Macam mana kedudukan ikhfa tadi, dengung cara dengung ikhfa tadi. Okey, kita kembali kepada contoh-contoh ataupun amsilah yang ada dalam Al-Quran. Dia masalahnya sebab saya pun nota kita ni kalau kita tak photostat, kita mungkin tak berapa jelas nampak. Jadi kalau bagi yang photostat tu mungkin lagi jelas. Yang screen ni takut yang pakai handphone memang tulisannya akan jadi kecil. Tak nampak sangat. Mungkin baris-baris pun tak nampak. Tapi tak apa, saya bacakan dan saya minta para hadirin untuk cuba baca, cuba ikhfakan nun mati dan tanwin ni betul ataupun tidak. Okey, dalam kita nak ikhfa, saya akan pesan bezanya ataupun cara kita nak ikhfa ni, cara dengung ikhfa ni, kita akan buat satu kesimpulan bila hukum ikhfa, caranya dengung tetap dengung 2 harakat, tetapi kita pastikan dalam kita dengung itu kita senantiasa bersedia untuk nak menyatakan huruf yang berikutnya. Huruf yang akan bertemu dengan nun mati ataupun tanwin. Ini rahsia ikhfa ataupun inilah hakikat ikhfa. Dan sebaliknya, maknanya kalau tak buat gitu, dia tak jadi ikhfa. Dia tak jadi sembunyi. Maksudnya dalam dengung 2 harakat, mesti kita nak kena bersedia tunjuk kepada diri kita dan kepada orang lain bahwasanya selepas nun mati itu ataupun tanwin itu huruf apa? Huruf yang 15, yang mana satu? Itu cara ikhfa, cara kita nak sembunyikan. Okey, kita ambil contoh satu dulu. Contoh yang pertama dalam bab tanwin. Di sini saya akan terangkan dan saya bagi contoh macam mana ikhfa-nya. Ikhfa dalam contoh ini, dalam ayat ini. Okey, di sini hukum yang pertama, misal yang pertama, contoh yang pertama adalah tanwin bertemu dengan ta. Tanwin bertemu dengan ta.
Jadi saya dah terangkan tadi, untuk kita nak sempurnakan ikhfa, untuk kita nak sempurnakan sembunyi nun mati ataupun tanwin, iaitulah kita kena buat nun mati yang ada pada tanwin tu, pastikan waktu kita dengung 2 harakat itu, kita dah tunjuk kepada diri kita dan kepada yang lain, selepas tanwin ni ada hurufnya ta. Jangan kita pisahkan. Jangan kita habiskan 2 harakat baru kita nak sebut ta. Tidak. Waktu kita dengung tu kita dah masuk ke dalam ta ataupun kita dah tunjuk, dah standby untuk kita nak sebutkan huruf ta. Bunyinya macam ni. Hilyatan. Okay. Hilyatan ta. Hilyatan ta. Okey. 1. Mungkin tak jelas sebab tan dengan ta tu dah sama huruf. Saya ambil hukum yang kedua, contoh yang kedua. Dalam bab 2 kalimah nun mati Nun mati bertemu dengan ta. Perhatikan, nun mati bertemu dengan ta. Walan ta. Walan ta. Okey, belum habis lagi 2 harakat, gigi saya dah nampak dah dengan lidah, dah tersentuh dah. Sebab huruf makhraj ta ni, dia cara nak sebutnya, dia kena sentuh dengan sanayal ulya, gigi depan kita. Dia kena sentuh, bukan dia gigit. Kalau huruf sa tu kita kena keluar sikit kepala lidah. Sa, dha, dha. Tapi ini huruf ta, adik-beradik dia, ta, ta, da. Ni 3 huruf ni, dia sebutan yang sempurna. Bahagian depan lidah, bahagian tepi depan lidah ini dia akan sentuh gigi depan. Jadi dalam 2 harakat kita dengung untuk ni, untuk contoh ni, gigi kita, lidah kita dah sebut dah sentuh dah gigi. Lidah depan kita dah sentuh dah gigi kita untuk nak standby sebutkan ta. Walan taf'alu. Walan taf'alu. Itu cara ikhfa. Yang tak boleh, yang tak jadi ikhfa, walaupun dengung sampai 2, 3, 4 harakat, dia tak jadi ikhfa. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak juga saya tegur dalam kelas-kelas tahsin kita, cara dengung dia akan fokuskan pada nun mati tu. Walan taf'alu. Dia dengung 2 harakat untuk nun mati dulu. Puas dia 2 harakat, baru dia pergi kepada nak sebutnya ta. Walan taf'alu. Ini cara ikhfa yang salah. Selalunya berlaku pada kelas-kelas yang kita baru nak start belajar, selalunya macam dalam surah apa? Surah An-Nas, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Di sini banyak dia asingkan. Min, dia 2 harakat dekat hidung dulu, sebab dengung tu keluarnya daripada hidung. 2 harakat dekat hidung dulu, habis 2 harakat baru dia pindah kepada shin. Min sya. Itu salah. Dia kena sambil dengung 2 harakat, shin tu dah ada dah sebutnya. Min syarri, min syarri. Makhraj sin tu kita dah standby nak sebutnya. Kita dah campurkan, dah sembunyikan nun ke dalam makhraj huruf ikhfa itu. Okey, saya dah cerita panjang-panjang, harap faham dah semua. InsyaAllah faham kan? Ikhfa ni dia memang dia sembunyi ya, benda-benda sembunyi ni nak kena jelas lebih sikit lah. Lepas tu saya nak tanya balik lah. Faham tak? InsyaAllah kalau faham, patah balik, bagi tahu balik. Kalau dah faham, baru kita nak tanya balik. Macam mana sunanya? Macam mana kita nak sebut? Baru kita nak pastikan betul tak yang kita faham tadi. Okey. Macam mana dari segi pengertian tadi yang saya dah hurai panjang-panjang tadi, agak boleh faham tak cara ikhfa tu, hakikat ikhfa tu? Boleh. InsyaAllah InsyaAllah. InsyaAllah. Dia kadang-kadang macam tu lah, bila kita tambah lagi, dia akan tambah faham, tambah jelas. Bagi mereka yang akan, mungkin ada antara kita tambah serabut pun ada, tambah confused pun ada, tambah berbelik pun ada kan. Tak apa, dia sementara nak pergi kepada faham tu, dia akan melalui proses tu. Melalui proses untuk nak perahkan otak kita supaya kita bezakan, supaya kita nak menjinakkan dengan istilah-istilah tajwid yang selalu kita sebut-sebut dalam tajwid. Sementara bila kita dah lepas tahap itu, insya-Allah kita akan seronok
dan kita akan mudah faham. Sebab tu saya selalu sebut kelas-kelas tajwid ni yang awal-awal ni dia agak berat sebab kita nak hafal asasnya, nak biasakan dengan kata-kata tajwid, ilmu tajwid ni. Bila kita dah biasa dengan hukum nun matin ni dan tanwin, masuk bab yang kedua, yang ketiga, kita kena hafal sikit lagi, bezakan sikit-sikit. InsyaAllah lepas tu kita akan jadi lancar dan ilmu tajwid akhirnya insyaAllah kita akan faham dan kita akan menguasainya insyaAllah. Sebab teori tajwid, saya sebut di sini, teori tajwid ni untuk faham tajwid, ada orang boleh faham, menguasai teori ni tanpa dia baca bertajwid pun. Dia baca, dia faham, dia boleh sebut, dia boleh cerita satu persatu, tapi baca dia belum tentu lagi ada tajwid. Nak ceritanya ilmu tajwid ni boleh kita faham, boleh kita hafal, walaupun bacaan kita belum tentu lagi betul dia dengan tajwid. Tetapi sebab tu jangan kita belajar saja teori, kita kena ada juga berdepan dengan guru untuk memperbetulkan cara sebutan. Jadi gabungkan antara dua, teori kita tahu satu persatu macam mana penjelasannya, macam mana sebabnya apa semua, dan kita pula berjumpa dengan guru, masuk dengan ustaz-ustaz, berdepan dengan guru Quran kita, akhirnya kita akan jadi seorang yang membaca Al-Quran cukup dengan perkakas senjatanya insya-Allah. Okey, minta maaf siapa yang pusing tu insya-Allah kita minta mute insya-Allah. Okey. Ustaz. Ya tak. Okey. Saya nak tanya Ustaz pasal selalunya kalau kita cakap pasal ihfa Ustaz, kita cakap pasal 50-50 Ustaz. 50-50. Sebutan itu. Saya dengar Ustaz baca macam walan, macam 100% terus jelas dia. Tak macam 50-50 macam mana? 50-50 apa tu? Apa maksud 50-50? Maksudnya kalau macam kita baca ifal ni, kita baca walan, bukan walan. Gitu maksud saya lah. Okey. Ini dah pergi kelas lain tak? Ni mazhab lain tak? Kelas lain, kelas tinggi lagi. Dia ada sini, Insya-Allah sabar. Okey. Ni ada perhatian ni. Yalah. Perhatian ni ada ni. Ya, baik, ada kubra, wusta, sughra ni. Tapi soalan tu bagus, maknanya kita dah boleh tangkap apa 100% ke, 50-50 ke, ataupun 25-75, nanti saya akan terangkan di bawah nanti. Tapi kalau dia sebut 50-50 sahaja, mungkin perlu kepada penjelasan lah. Okey, kita akan sampai di situ insya-Allah. Sebelum tu, saya nak minta tengok macam mana kita dah boleh sebut ikhfa hakiki ini hakiki ataupun tidak. Kalau tak jelas sebutan, maknanya ikhfa kita belum hakiki lagi. Belum originalnya. Sebab itu ikhfa hakiki, namanya ikhfa hakiki maknanya ikhfa yang tulen, ikhfa yang asal, ikhfa yang tak ada perselisihan dari segi ulama tajwid, semua bersetuju untuk menyebutkan ikhfa begini caranya. Cara kita nak sembunyikan. Jadi insyaAllah kita persilakan siapa-siapa yang nak baca contoh yang ada dalam jadual tersedia ini, ataupun boleh carikan contoh-contoh dalam Al-Quran sendiri, mana-mana surah, bagi tahu perkataan yang ada hukum ikhfa saja. Okey, dipersilakan. Boleh saya cuba Ustaz? Boleh, silakan. In kuntum mu'minin. Okey, Ji Ahmad ya. Kalau boleh sebutkan yang ada ikhfa saja, sebab banyak-banyak nanti kita nak banyak dengung pula. Okey. InsyaAllah. In kuntum. Okey, apa bertemu dengan apa? Nun bertemu dengan kaf. Okey, nun bertemu dengan kaf. Sekali lagi. In kuntum. Okey. InsyaAllah jelas sembunyinya nun ke dalam huruf kaf itu. Nanti saya akan cerita lebih detail lagi kenapa nun tu lambat masuk ke kaf. Lambat sikit kita sembunyikan ke dalam kaf seperti mana disebut Haji Ahmad. Betul. Itu cara yang betul. Dia ada bahagian hurufnya lambat kita sembunyi, dia ada hurufnya cepat kita sembunyi, dia ada hurufnya separuh-separuh macam Haji Abdul Rahman sebut tadi 50-50.
Sama-sama lah, sama-sama. Samar-samar. 50-50. Antara kita nak sebut dua harakat tu, satu harakat untuk dengung, satu harakat untuk dah masukkan, dah sembunyikan. Nanti kita akan terangkan di bawah. Okey, yang berikutnya siapa yang nak cuba? Silakan. Saya cuba tak? Okey. Jannatin tajri. Boleh tak? Okey, sekali lagi. Jannatin tajri. Okey, boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul tu contohnya. Okey, kalau saya tanya, apa bertemu dengan apa jadi? Dia tanwin bertemu dengan ta. Tanwin bertemu dengan ta. Ya. Hukumnya ikhfa Pak haqiqi. hakiki. Dengung dua harakat. Okey. Ya. Okey. Next. Okey, siapa lagi? Dengan kita sebut, dengan kita cari dalam Al-Quran, insya-Allah bertambah kita jelas dan kenal. Ustaz, maaf Ustaz, kawan saya dua orang tu bagi contoh dia Quran ke kat naskah ni Ustaz? Quran. Quran ya. Kaji Quran, dah Ustaz Quran. bagus. Dia kita sama dapat share, ramai dapat share. Boleh juga. Kalau Quran dia tak tahu mana satu. Surah berapa, ayat berapa. Okey. Okey, tambah-tambah. Ustaz, Ya. dekat foto tu yang nun sakinah yang bahagian huruf sa tu kan? Dua kalimah tu betul ke Ustaz? Jika dia tanwin. Mana? Huruf sa. Itu atas. Ni. Bawah atas. Ayah. Atas lagi tu. Betul. Itulah. Ini kopi-kopi ni. Kopi-kopi ni. Betul lah. Ayamin summa ni kena duduk sini. Oh, dia tanwin. Dia tanwin. Oh, okey. Okey. Terima kasih. Saya nak kena edit ni. Saya pun ambil kopi juga ni. Okey, ini bahagian ni. Tapi tak apa, betul juga hukumnya, apa contohnya, cuma dalam bahagian tanwin. Okey. Dah habis bahagian yang nak cuba sebut. Terus kita pergi kepada bahagian cara ni. Cara sebutan ini. Okey, dalam kita nak sebutkan ikhfa haqiqi, ulama membahagikan perhatian ni, ulama membahagikan dia ada maratib ataupun martabah dia. Dia ada peringkat dia. Ikhfa haqiqi ni terbagi kepada 3. Yang pertamanya kubra, yang keduanya wusta, yang ketiganya sughra. Okey, dari segi bahagian ini selalunya kita sebut, kita belajar ataupun kita kenal hukum qalqalah kan. Ni dalam ikhfa pun ada. Mungkin yang pernah belajar tu mungkin pernah dengar dah lah. Tapi kalau kita tak banyak kitab, kadang-kadang setengah-setengah kitab dia tak sebut pun bahagian ikhfa ni. Kubra, wusta, sughra ni. Sebab dia punya hasil perbincangan ini dia tak adalah natijahnya ketara sangat. Cuma bertambah lagi kita fasih, bertambah lagi tajwid kita mantap kalau kita boleh bezakan dalam bahagian ikhfa ni. 15 huruf ni kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama namanya kubra. Jadi ikhfa haqiqi kubra. Jadi kita boleh jawab lagi jawapan yang lebih lengkap. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Hukumnya ikhfa haqiqi kubra. Dengungnya 2 harakat. Itu maknanya ada kredit sikit lah. kalau dalam periksa sekolah mungkin dapat markah tambah sikit. Okey, gini. Kubra ni apa maknanya? Kubranya maknanya paling tinggi sekali. Iaitu ikhfa nun sakinah dan tanwin pada huruf ta dan huruf dal dan huruf ta. Apa yang dimaksudkan tinggi? Tinggi di sini ikhfa-nya tu lebih. Ikhfa tu lebih dan dengung tu kurang. Nun, bukan dengung kurang. Dengung tetap 2 harakat. Bunyi nun mati ataupun tanwin itu kurang
berbanding dengan bunyi nun mati dan tanwin dah disembunyikan ke dalam huruf ta, dah disembunyikan ke dalam huruf dal dan dah disembunyikan ke dalam huruf ta. Kenapa? Apa sebabnya? Ini semua boleh tanda-tanda. Sebabnya makhraj nun mati dan tanwin sangat dekat dengan huruf ta, dal dan ta. Kedudukan nun mati tu, huruf nun, tempat keluarnya dekat. Dekat dengan ta, da, ta. Semuanya keluar dari tepi lidah. Okey. Jadi kita boleh istilahkan di sini untuk kubra ni, kalau kata dengung tu 2 harakat, setengah harakat 25%, setengah harakat kita bagi kepada bunyi nun mati dan 75% kita bunyikan 1 harakat setengah tu kita bunyikan dengung dah disembunyikan ke dalam huruf ta, dal, ta. Ini maknanya lebih detail sangat dah bagi orang yang betul-betul kalau kita dengar. Sebab itu beza sangat kalau kita dengar qori-qori yang hebat-hebat kan. Macam qori-qori Arab daripada Mesir ataupun daripada mana-mana Arab lah, yang mereka ni betul-betul ambil berat berkenaan dengan hukum tajwid. Kita boleh dengar subhanallah sebutan tu sebiji-sebiji. Cara mereka menyebutkan huruf-huruf Al-Quran ini kita boleh nampak jelas sebiji-sebiji. Itu indahnya Al-Quran dibaca dengan sempurna. Indahnya Al-Quran, bagusnya dengarnya Al-Quran ini bila disusun, diatur betul-betul ikut hukum tajwid yang betul, yang sempurna. Banding dengan kadang-kadang kita yang tak berapa kemas ni, kadang-kadang dia tenggelam timbul, jelas tak jelas, itu belum lagi sampai ke tahap itulah. Sebab itu kalau kita dengar betul-betul qori-qori, khususnya lah kalau dalam bab ini, saya selalu suka dengar qori-qori Mesir, daripada Mesir, syekh-syekh yang Mahmud Khalil Husari, Siddiq Banshawi, qori-qori yang hebat-hebat dalam tilawah Al-Quran ini. Sebutan mereka subhanallah sebiji-sebiji. Yang ini kita boleh dengar. Kalau ikhfa haqiqi kubra ni, kita akan dengar nun tu hanya setengah harakat, 1 harakat setengah lagi dah dimasukkan, dah disembunyikan ke dalam huruf ta, da, ta. Macam Haji Din sebut tadi. Jannatin tajri. Kalau dengar daripada saya mungkin tak nampak kan, mana setengah, mana 1/2 pun. Cuma saya boleh bagi tahulah inilah bahagian-bahagiannya. Bahagian-bahagian maratib ikhfa. Jannatin tajri. Maknanya di sini masuk ke dalam ta tu lebih cepat berbanding dengan huruf-huruf lain. Masuk ke dalam dal lebih cepat masuk sembunyi tu. Kita tengok dalam contoh atas. Tengok dalam contoh atas. Mana contoh untuk dal, ta, ta. Hilyatan. Belum habis dengung ni terus dah masuk dalam ta dah. Kita sembunyi. Walan ta. Sebab itu Haji Abdul Rahman tanya tadi, kata saya sebut walan ta ni jelas sangat. Jelas apa? Jelas yang ta tu. Dengung dah masuk ke dalam ta. Dah disembunyikan ke dalam ta. Bukan kita lambat. Sebabnya ikhfa haqiqi di sini kubra. Tengok dalam huruf dal pula. Kaukabun. Kalau saya nak boleh tunjuk pun. Dengung mula-mula tu dia bunyi tanwin. Sekejap je bunyi tanwin terus masuk ke dalam dal. Kaukabun dur. Kaukabun bundu. Okey. Min duni cepat masuk dalam dal banding dengan huruf-huruf lain. Sama juga bahagian ta. Lahman ta. Lahman ta. Lahman ta. Pun sama juga. Ini bahagian ataupun contoh-contoh untuk ikhfa haqiqi kubra. Okey. Lepas tu untuk kita faham senang insya-Allah bahagian yang kedua, kita ambil yang sughra dulu sebab yang lebihnya untuk wusta. Martabah yang ketiga kita terus pergi yang sughra. Tadi kita kubra, lepas tu kita pergi sughra yang terendah iaitu ikhfa nun sakinah dan tanwin pada huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf ikhfa di sini martabahnya sughra. Sughra di sini maknanya
untuk kita nak masuk ke dalam huruf qaf dan kaf ini lambat. Kita boleh istilahkan di sini satu baris, satu harakat setengah kita bunyikan dengung ataupun nun mati tanwin tu, dan setengah harakat baru kita pindah masuk ke dalam, sembunyikan ke dalam huruf kaf, sembunyikan ke dalam huruf qaf. Macam Haji Ahmad Singgari baca tadi, huruf nun bertemu dengan kaf ya. Kita tengok ada huruf qaf dengan kaf. Contohnya di sini. Ni. Syai'un qa. Syai'in qa. Boleh baca bagi bawah, bagi atas boleh. Bagi depan. Syai'in qa. Dia dengung dulu baru kita masuk ke dalam qaf. Min qi. Min qi. Qit. Min qit. Mir. Okey. Untuk huruf kaf pula. Asyaratun ka. Asyaratun ka. Tapi dia tak habiskan dua harakat baru nak masuk kaf. Dia tak jadi ikhfa pula. Sebelum nak habis dua harakat, kita nak kena isyaratkan huruf selepas tanwin tu adalah huruf kaf. Ini sama contoh yang Haji Ahmad baca. In kun. Sebelum nak habiskan dua harakat, kita masuk ke dalam kaf. Agak dalam sikit huraian ini ataupun bahasan ini, sebab untuk kita nak membezakan macam mana kita nak bezakan antara martabah-martabah. Jadi martabah yang terakhirnya yang dalam bahagian ini martabah wusta, selain daripada huruf ta dal ta, selain daripada huruf qaf kaf, hukumnya ikhfa haqiqi wusta. Jadi satu harakat untuk kita bunyikan nun mati dan satu harakat lagi kita sembunyikan ke dalam huruf ikhfa. Contohnya kita ambil mana-mana hukum. Kita ambil bahagian huruf ta tanwin bertemu dengan ta. Qaulan ta. Boleh nampak tak? Qaulan ta. Dua harakat itu kita bahagikan, satu harakat untuk tanwin dan satu harakat untuk kita dah ikhfakan, sembunyikan tanwin ke dalam ta. Qaulan thaqila wal unsa Ustaz, saya ada pertanyaan sikit Ustaz. Taib sini. Yang kita tahu dalam hukum-hukum nun mati atau tanwin, dengungnya paling kurang dua harakat. Sekarang kita baca dengan martabat yang tiga ni, dengung ni menjadi satu atau setengah atau satu setengah. Jadi macam mana Ustaz? Pasal dengung tu kerana nun mati, maknanya huruf yang keluar daripada hidung kan. Okey. Jadi kalau macam gini kita jadikan setengah harakat untuk dengung tu. Jadi lain daripada apa yang saya faham lah. Kalau dengung dua harakat minimum paling kurang. Betul. Dia tak ada minimum maksimum. Dia qaulan wahidan. Maknanya itu je, dua harakat je. Ikut mana-mana qiraah, mana-mana ulama tajwid, kalau sebutnya hukum dengung, semuanya dua harakat. Semuanya dua harakat. Cuma sekarang ni, maksud saya yang nak bahagikan martabah-martabah wusta, sughra, kubra ni, maksudnya kadar kita nak jelaskan huruf-huruf selepas nun dan tanwin tu. Dia ada bezanya. Huruf dal dan ta dan ta cepat kita cepat kita jelaskan. Dengung tu terus kita masuk, kita jelaskan. Min ta, min ta. Okey, mana huruf ni contohnya? Contohnya di sini, macam tadilah. Walan, sebelum habis dua harakat dah cepat masuk ke dalam ta. Tapi dia tetap dua harakat juga. Dia nak kena bezakan di sini sebab nanti untuk huruf kaf dan qaf kita nak kena betul-betul halus sebab dia antara yang ikhfa yang sikit sangat. Dia akan bunyi nun banyak ataupun tanwin banyak. Lepas tu dia akan bunyi sebahagian kecil sedikitnya daripada dua harakat untuk kaf dan qaf. Dia takut nanti hilang terus ikhfa tu, hilang terus sembunyi tu. Dia akan jadi macam kita asingkan dua harakat untuk dengung
baru kita nak sebut qaf dan qaf. Itu yang nak dielakkan. Okay, sekarang ni cuba tengok contoh untuk qaf dan qaf. Asyaratun kamilah. Asyaratun. Dia dengung saja tu. Dia tak masuk dalam kaf. Jadi untuk betul-betul nak buat ikhfa, jangan dengung 2 harakat, hanya 2 harakat untuk dengung yang keluarnya hidung. Sebelum tu kita nak kena, sebelum habis 2 harakat kita nak kena masukkan, sembunyikan ke dalam kaf. Asyaratun. Okay, kita dah sengih sikit. Asyaratun ka. Untuk qaf pula. Untuk qaf pula. Syai'un. Dia akan sangkut di pangkal lidah tu untuk makhraj qaf. Okey. Saya nak bagi satu cara. Kita nak tahu kita ni ikhfa betul ataupun tidak. Cuba kita ambil contoh nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan kaf dan qaf. Sebutkan contoh itu. Cuba kita tutup kedua lubang hidung kita. Dan sebutkan. Jangan tutup tak sebut, memang tak jadilah ikhfa. Okey. Untuk contoh nun mati dan tanwin yang bertemu dengan kaf dan qaf, cuba sebut contoh itu, tutup rapat kedua lubang hidung kita. Tengok, berbunyi tak contoh tu? Siapa nak cuba? Tak bunyi. Mana ada bunyi Ustaz? Tak bunyi. Saya tak suruh menyelam Haji Abdul Rahman. Senyap belakang memang tak bunyi dah tu. Okey, kalau tak bunyi betul. Kalau tak bunyi itu ikhfa sejatinya. Sebab apa? Kedudukan kaf dan qaf di pangkal lidah kita, bila kita nak dengung, pangkal lidah ni dia akan sentuh di langit bahagian belakang. Bahagian belakang kita ni, bila dah sentuh, dia tak ada rongga dah untuk nak keluar angin melalui mulut. Kan? Maka itulah dia akan gunakan makhraj hidung terus untuk kaf dan qaf sahaja. Sebab memang kaf dan qaf tempat keluarnya di pangkal lidah. Jadi untuk kita dengung nun mati dan tanwin bertemu dengan kaf dan qaf ini, dia akan terangkat bahagian lidah belakang kita, dia akan sentuh langit belakang. Jadi tak ada angin rongganya untuk nak sebutkan kaf dan qaf. Jadi itu yang kita ikhfa betulnya. Ikhfa betul untuk kaf dan qaf. Kalau kata masih keluar, masih bunyi, maknanya kaf dan qaf untuk ikhfa kita belum sempurna lagi. Dia mesti nak kena keluar daripada hidung. Itu hakikat ikhfa. Okey. Dan yang lain, huruf yang lain, dia boleh bahagi sama ada bahagian hidung dengan mulut serentak boleh keluar untuk ikhfa yang lain. Okey, di sini ada pertanyaan dalam chatting kita di sini. Macam mana kita nak bezakan dalam dengung ikhfa ni tung, ting, tang? Macam tu betul soalannya? Kurang jelas, kurang faham. Fathatain menggunakan ang, ing, ung. Okey, wallahu a'lam, sebab ng ni dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak samakan dengan bahasa Arab, mungkin kurang tepat sebab lain-lain bahasa kan. Adakah fathatain itu mewakili ang, ang? Adakah fathatain kasratain itu boleh kita gantikan dengan ing, ing? Wallahu alam, tidak. Saya rasa tidak sebab ang, ing, ung ni fathatain, dhammatain, kasratain, dia akan bergantung dengan huruf selepasnya. Kalau huruf selepasnya huruf isti'la, dia akan jadi tebal. Dengung tu dia akan jadi tebal. Kalau huruf selepas fathatain, dhammatain, kasratain tu baris atas 2, baris bawah 2, baris depan 2, kalau selepasnya datangnya huruf yang nipis, dia akan jadi nipis dengung tu. Kita tengok contoh Contoh kita ambil bahagian ni. Bahagian tebal dan nipis. Okey. Kita ada fathatain bertemu dengan qaf. Bahagian qaf, kita ambil fathatain
Syai'an. Anggapkan ini bagi atas. Syai'an. Dia akan jadi ang dah. Dia tak jadi ang. Ang. Muncul mulut untuk qaf tu dia akan jadi tebal. Maknanya A-N-G. Tak tahu macam mana kita nak masuk. A-U-A-N-G ke. Ang. Kan? Dia akan tebal. Dia akan tebal. Dengung tu dia akan tebal. Sebab tu dengung pun dia ada tebal nipis. Senangnya untuk dengung tebal nipis, kita tengok kepada huruf selepas dengung tu. Selepas nun mati ataupun tanwin. Kalau huruf tu huruf isti'la yang 7 yang tebal, kha, sa, dha, ghain, ta, qaf, dha, 7 huruf ni, maka dengung tu secara automatiknya dia akan jadi tebal. Sebab dia kan kita nak masukkan ataupun kita nak sembunyikan ataupun kita nak tukarkan, mesti kita nak kena sebut huruf yang selepasnya. Selepas nun mati ataupun tanwin tu. Okey. Jadi kesimpulan ikhfa insya-Allah untuk malam ni saya rasa macam berat sikit lah. Tapi tak apa, kita cuba-cubalah faham. Saya buat kesimpulan dulu. Jadi kalau saya siapa-siapa yang kurang jelas lagi boleh bertanya. Okey, kesimpulannya yang pertama sekali kita tahunya ikhfa ni maknanya kita nak sembunyikan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa. Yang mana huruf ikhfa ni 15 huruf. 15 huruf ni adalah selain daripada huruf izhar, selain daripada huruf idgham, selain daripada huruf iqlab. Maknanya ini boleh kita simpan dah dalam ingatan kita, dalam hafazan kita dan fahaman kita. Huruf ikhfa ada 15. Okey, untuk kita nak ikhfa, senang je. Saya ambil ringkas dulu. Sebelum kita nak masuk yang detail martabah-martabah tu untuk orang-orang yang dah mahir sangat dah. Kita ambil yang mudah dulu. Ambil yang orang baru belajar dulu, untuk asas basic dulu. Okey, kita buat kesimpulan ikhfa macam ni dulu. Yang mudahnya, pastikan, saya dah sebut tadi, pastikan dalam hukum ikhfa, jangan kita dengung asing. Jangan kita buat 2 harakat untuk nun mati saja. Jangan kita buat 2 harakat untuk tanwin saja. Itu ikhfa yang salah. Pastikan bila kita nak dengung 2 harakat itu, kita sembunyikan untuk sebut huruf yang 15 huruf tadi. Dengung dalam dengung kita tu, pastikan kita cuba jaga supaya dalam dengung kita, kita dah standby untuk nak sebut huruf-huruf ikhfa yang 15 tadi. Maka kalau kita buat situ, tak kira lah setengah harakat ke, 2 harakat ke, 3 harakat dah jadi ikhfa tu. Yang pastinya, yang jelasnya, kita sembunyikan dulu. Kita jangan fikir dulu nak buat 1 harakat dulu, setengah harakat sebab ini ikhfa kubra ke apa. Jangan dulu. Kita pastikan, jangan kita asingkan. Macam sesetengah orang yang saya sebut tadi, contohnya dia baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dengung dia lebih daripada 2 harakat, tapi salah. Sebab dia dengung saja. Min hidung saja. Dia tak ada huruf shin. Dia kena min. Dia ada sengih dah. Min syarri, itu ikhfa. Maknanya kita dah sembunyikan nun ke dalam huruf shin. Okey, macam contoh depan kita ni, kita ambil yang lain. Anzalna. Contoh anzalna. Jangan kita buat anzalna dengung saja di hidung. Tak, kita nak kena masukkan ataupun sembunyikan. Anzalna. Jadi sambil-sambil dengung 2 harakat, huruf za itu dah nak keluar dah, nak terkeluar dah. Itu dah tunggu cukup je 2 harakat terus huruf za itu keluar. Jadi orang dengar pun dia dah tahu. Okey, lepas dengung ni huruf tu, dekat huruf ni walaupun sebelum dia sebut. Ustaz Afwan Ustaz. Ya, cik. Ada soalan. Boleh tak kita pakai istilah haramkan balik kepada rumah nun untuk mengelakkan nyatanya nun mati dalam tanwin dalam hukum ikhfa? Kasar je, apa horor haram terus. Tak ada. Dia pasal apa? Kita nak mengelakkan dia. Betul. Jadi idgham. Itu dia. Betul. Dia bukan jadi idgham, dia akan jadi izhar. Sorry, izhar. Dia akan jadi izhar. Okey. Betul. Dia istilah haram tu memang kasar sangatlah. Dia istilahkan elakkan macam tadilah. Boleh juga haramkan, maknanya betul-betul kita akan faham. Maknanya jangan kita pisahkan nun mati tanwin tu dengan huruf ikhfa. Maka dia tak jadi ikhfa. Sebab huruf ikhfa kan sembunyi. Jadi kalau kata 2 harakat tanwin tu kita bunyikan dengung asing daripada ikhfa, kita tak masukkan dalam ikhfa, maka dengung tu tak menjadi ikhfa. Dengung hanya dengung sahaja.
Sebab tu Haji Salim kata haramkan. Jangan bagi nun itu patah balik masuk rumah dia, dalam sarang dia. Kita kena sembunyikan dulu ke dalam huruf-huruf 15 huruf ikhfa ini. Sebab apa? Ikhfa ini adalah hukum antara izhar dan idgham. Kalau izhar, kita kena nyatakan senyata-nyatanya nun mati ataupun tanwin. Kalau idgham pula, kita kena masukkan sehabis-habisnya, lagi-lagi idgham kamil. Kalau ikhfa ni duduk tengah-tengah. Dia tak nyata sangat nun mati dan dia tak masukkan habis. Kalau masuk habis tak boleh juga. Macam hilyatan, dia tak boleh jadi. Dia tak boleh jadi ikhfa. Ataupun macam hilyatat, dia jadi tasydid. Memang dia tak boleh jadi ikhfa. Mesti macam kalau idgham tu dia boleh masuk. Mai seolah-olah nun tak ada. Kan? Apa ni? Milladun nun mati bertemu dengan lam, terus masuk macam seolah-olah tak ada nun, kan? Tapi yang izhar, yang ikhfa ni dia tak boleh buat macam tu. Dia separuh, dia duduk tengah-tengah. Dia kena bunyi dengung dan dia kena bunyi juga untuk huruf. Maknanya ikhfa ni kira hukum paling adil lah. Kan? Tapi itulah dia susah lah sikit. Kita nak tahqiqkan, kita nak bagi bunyinya ikhfa ni sepenuhnya dan sepuasnya, perlu kepada latih juga. Sebab kita perlu kepada makhraj huruf 15 ini jelas. Kita dah tahu tempat keluar huruf-huruf makhraj 15 ini, 15 huruf ni, maka ikhfa kita akan jadi cantik dan sempurna insya-Allah. Soalan sikit. Ya, banyak tak apa. Wusta ni, huruf wusta ni selain daripada kubra dengan sugra. Ya. Ke macam selain daripada kubra sugra, jadi yang lain tu semua wusta. Ya, maknanya ada 10 saya nak tanya dah jawab pula. Maknanya wusta ni berapa huruf? 10 lah. 10. 10 lah. 10. Maknanya selain daripada 3 huruf yang kubra, ta, da, ta, campur dengan qaf, kaf, maknanya ada 10 lagi untuk wusta. Ustaz. Ya. Apa beza macam mana kalau untuk ikhfa hakiki yang kubra, wusta dengan sughra tu, selama ni kita baca Al-Quran tak ada pula kita macam contoh ikhfa hakiki tu kita baca sama je semua untuk semua huruf. Habis selama ni kita baca maksudnya salah dari sisi tajwid lah. Ke dia pada dibolehkan pada martabat yang tiga-tiga ni. Okey. Dia boleh jawab macam ni, berkenaan dengan membaca Al-Quran ini, kita akan naik satu darjah lah. Dia naik satu markah ataupun satu peringkat kepada satu peringkat. Pembaca Al-Quran maknanya mula daripada mubtadi, maknanya mula baru kenal huruf, lepas tu pergi kepada boleh membaca qari, kan? Qari maknanya boleh membaca, dan dia akan pergi kepada mahir, seorang yang sangat-sangat menguasai dalam membaca Al-Quran. Jadi ikut peringkat-peringkat ini, kalau kita masih mubtadi, kita campur adukkan, tak ada masalah. Asalkan ada dengung, asalkan 2 harakat. Kalau terlajak lebih kita 2 harakat. Itu yang saya selalu sebut. Dalam bab dengung, kita baru belajar sekarang ini, dengung lebih sikit 2 harakat pun tak apa. Sementara kita nak yakin, nak sampai kepada ilmu-ilmu ni, perhatian ni, bahagian-bahagian ni. Bila kita dah jelas, barulah kita praktiskan diri kita. Cuba kita bahagi-bahagi seperti mana kita faham. Barulah kita pergi kepada kelas qari yang maknanya mulim bit tajwid. Dah ada ilmu tajwid dah. Bila kita dah pergi sana nanti, alhamdulillah, insya-Allah kalau Allah SWT rezekikan kita jadi seorang yang mahir membaca Al-Quran dengan mahir, dengan skill, dengan yang pandai, yang menguasai, yang boleh boleh membaca semua hukum-hukum tajwid dengan sempurna, maka dia nak kepada halus ni, 2 harakat, 1 harakat setengah harakat semua ni. Jadi penilaian dia akan bergantung pada diri kita. Kalau kita masih lagi awal, jangan pening-pening, jangan sampai ke sini terus. Nanti kita nak jaga 1 setengah, 1 2 kita qalqalah pun tak jelas lagi. Dengung pun tak betul lagi, tak sengkut 2 harakat lagi. Kita nak peningkan bab setengah tadi. Jadi saya kena sebut di sini sebagai ilmu, kan? Nanti takut pula kita tak sebut, nanti macam tadilah. Selama ni tak pernah pula kita dengar adanya wusta, sughra, kubra, kan? Tapi tak apa, sekarang ni
bagi yang baru nak kenal tajwid, biasakan faham dulu, biasakan dengar dulu. Walaupun tak boleh buat lagi sekarang ini, insya-Allah satu hari nanti kalau Allah SWT beri ilmu dan juga beri cerahnya mata hati kita, cepat kita faham, cepat kita baca dengan sempurna, kita akan pergi kepada martabah ini, kepada peringkat yang mahir ini, boleh kita membezakan. Barulah bacaan kita orang dengar subhanallah satu-satu, sebiji-sebiji terang, adanya nak bercampur-campur apa semua. Dari segi menyebutkan hukum-hukum dengung dan hukum-hukum yang kita akan belajar lain lagi, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, saya rasa itulah saja untuk ikhfa. Untuk ikhfa, kalau tambah banyak lagi takut tambah lagi kita keliru. Cuma itulah butir-butirnya ataupun rumusan dalam ikhfa hakiki yang saya sebut tadi. Yang paling penting sekali, jangan kita dengung berasingan dua harakat itu dari huruf ikhfa, maka tak jadinya ikhfa. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tanya soalan. Apa beza hukum ikhfa dengan hukum idgham? Sebab dalam buku sebut, jadi saya nak kena sebutlah. Memasukkan. Okey, yang ini menyembunyikan. Okey, dari segi makna, dari segi huruf kita dah jelas. Kita nak jawapan selain daripada tu. Makna memasukkan, idgham, ikhfa menyembunyikan. Okay. Dengung pada idgham kamil, dengung pada ikhfa tidak. Tidak. Okey. Yang tu satu, dia ada tiga furuk, tiga perbezaan antara dua hukum ini. Yang pertamanya macam yang jawab tadi Haji Salim jawab. Okey, kamil dengan tidak. Kamil dan tidak betul, tapi kita lebih istilahkan ada sabdu dan tak ada sabdu. Itu lebih teranglah. Okey, ikhfa dia tak ada sabdu. Maknanya kita tak masukkan habis. Kalau idgham dalam pengertian pun dia ada pertasydid. Waktu kita nak idgham, waktu kita nak dengung tu mesti nak kena tasydid, nak kena masukkan secara bersabdu, seolah-olah huruf idgham itu huruf yang bersabdu. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, susah sikit kot. Perbezaan yang kedua, idgham berlaku hanya pada idgham berlaku pertemuan antara nun mati dan tanwin hanya pada dua kalimah. Dua kalimah. Itu syarat idgham. Syarat idgham, untuk nak jadi idgham mesti dua perkataan. Maknanya nun mati ataupun tanwin berada di hujung perkataan pertama. Huruf idgham bila gunnah ataupun ma'al gunnah mesti kena ada di awal perkataan yang kedua, yang berikutnya. Manakala ikhfa ada dua perkataan dan ada satu perkataan. Okey, kita ambil yang tu dulu sebab yang satu lagi itu untuk dia punya indal harfi wa fil harfi itu penjelasannya boleh memeningkan sebab dia ada kaitan dengan faham kepada huruf-huruf itu ataupun dari segi makna perkataan itu sendiri. Jadi yang jelasnya yang tu, yang dalam kitab ini pun sebut dua itu. Yang senangnya maknanya dua perkataan, satu perkataan satu. Dan untuk ikhfa dan idgham ada sabdu, ikhfa tak ada sabdu. Okey, saya rasa untuk ikhfa itulah rumusan yang antara yang penting yang perlu kita faham. Dan dengan kita habisnya ikhfa ini, kita pun dah habis bab ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Hukum-hukum nun mati dan tanwin semuanya ada 5. Saya harap semua boleh faham dan boleh hafal. Kita kena hafal. Kalau kita nak betul-betul nak bersama tajwid, kita kena hafal huruf-huruf tadi yang saya dah buat cara ringkas tadi. Untuk izhar 6, untuk idgham 6, untuk iqlab 1, selebihnya semua untuk ikhfa. Cuba buat yang tu dulu. Lepas tu cuba satu masa nanti buka Al-Quran. Okey, saya nak baca Al-Quran nawaitu hari ni, sekali ni memang nak dapat pahala, tapi nak cari 5 hukum.
Tak nak cari hukum lain. Nak cari 5 hukum nun mati dan tanwin dengan huruf-huruf tadi, 28 huruf. Kalau boleh, buatlah satu muka surat tu, letakkan pen di sebelah, kertas kosong. Okey, tanda setiap hari, setiap hukum yang kita jumpa satu muka surat tu, kita keluarkan semua hukum-hukum. Buat latihan macam tu, seronok sebenarnya. Dan kita kalau katalah nak share dengan saya ataupun nak kawan-kawan, cuba semak. Saya dah buat latihan muka surat Al-Quran, katakan muka surat 307. Untuk saya keluarkan dalam satu muka surat tu 5 hukum nun sakinah dan tanwin. Betul tak Ustaz? Ataupun kawan-kawan, cuba cek tengok. Saya dapat 37 hukum semua. Contohnya, ada nun sak, ada tanwin, ada iqlab, ada ikhfa, ada izhar, ada semua. Tengok betul tak 37 hukum sahaja dalam muka surat tu, ataupun lebih ataupun kurang. Bila kata kita dah buat 2, 3, 4 kali buat latihan macam tu, barulah selesa untuk kita nak tambah lagi tajuk ataupun bab-bab yang berikutnya, insya-Allah. Bagi mereka, saya tahu antara kita mungkin belum lagi dapat menguasai dan belum lagi cekap dan belum lagi boleh ke tahap ini. Tak apa, kita ikut kemampuan kita. Ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya dan Allah Maha mengetahui, ilmu semua darinya. Jadi kalau Allah katalah nak campak kepada siapa-siapa antara kita, kepada kita semua, insya-Allah, maka insya-Allah satu masa nanti kita boleh faham. Jadi jangan patah semangat walaupun kadang-kadang dengar susah nak faham. Duk sebut iqlab, duk sebut ikhfa, saya pun macam tak boleh simpan lagi. Tak apa. Dengar dulu. Ini semua ilmu Allah belaka ni. Biasakan satu masa nanti insya-Allah bila kita dah selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi, manalah tahu kan, kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat cepat faham. Sebab saya ada jumpa beberapa orang, saya pula ajaib aneh kan, rasa hairan lah. Macam mana dia boleh faham hukum-hukum tajwid padahal bahasa Arab dia tak berapa pun. Bacaan dia pun belum lagi sempurna kalau nak kira dengan apa yang dia boleh cerita dengan orang hukum-hukum tajwid tu. Jadi itulah Allah nak bagi. Kadang-kadang dia bagi penjelasan tu lebih baik daripada kita lagi yang belajar ni. Sebab Allah nak bagi kan. Itu jadi rahsia ilmu yang kita kalau minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sangat-sangat perlukan tajwid ni. Sangat-sangat. Kalau katalah kita nak jadi ahli Quran, nak jadi seorang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna, memang kita perlu sangat senjata tajwid ni untuk nak memperbaiki, untuk nak tambah maju bacaan kita. Sebab tu saya selalu sebut, kalau tak ada tajwid, kalau tak ada ilmu tajwid dan tak ada usaha yang kita dah belajar tajwid ni untuk kita nak letakkan dalam bacaan kita, 10 tahun, 5 tahun, 2-3 tahun akan datang, sama gaya, tak ada perbezaan ketara dalam bacaan kita. Walaupun dah berlama kita baca, kita akan rasa macam sama je. Tapi cuba macam malam ni kita dah belajar tajwid berkenaan dengan huruf ikhfa. Okey, jadi selepas ni bila sentuh je Al-Quran, cari ikhfa, cuba kita bayangkan cara sebutan yang kita kongsikan tadi. Macam mana kita nak sembunyikan nun ke dalam huruf ikhfa. Macam mana tanwin tu kita nak masukkan, nak sembunyikan ke dalam huruf ikhfa. Dari situlah kita rasa, okey, kena adjust sikit. Kena perbaiki sikit, kena perbetulkan sikit sebutan ikhfa saya kan. Barulah insya-Allah kita akan terasa ada bezanya. Jadi lama-lama banyak-banyak hukum yang kita tambah, akhirnya bacaan kita bertambah baik, berubahnya ke arah lebih sempurna insya-Allah. Okey. Ada siapa-siapa nak tambah apa-apa, nak kongsi, nak tanya, silakan. Tak ada apa-apa. Saya nak kena sebut berkali-kali sebab dia akan bertambah lagi, tajuk-tajuk akan datang ni akan mencabar sikit lagi. Takutnya bertambah pening kita. Jadi sebelum kita nak sambah tajuk lebih lagi, eloknya kita buatlah usaha sikit, tambah lagi kita usaha kita, maknanya hafal, beza-bezakan dulu yang hukum asas ni, yang 5 ni. Beza-bezakan, maknanya faham betul-betul, barulah bila tambahnya yang baru, kita akan fokus kepada tajuk-tajuk baru. Jadi tajuk yang asas ni kita dah menguasainya insya-Allah. Ustaz, Puan Arbahaya nak bertanya Ustaz.
Ustaz, Ya saya. saya baru 2 kali join dengan Ustaz ni. Lepas tu saya nak minta Ustaz ejakan yang Ustaz sebut izhar harki tu, huruf dia 6 tu. Saya tak boleh nak kecap lagi macam mana nak sebut huruf tu. Ustaz yang tadi aghin kha'ahu. Okey. Itulah sebutannya. Dia hurufnya alif, bukan alif, kita sebut alif tu salah. Hurufnya hamzah. Hamzah. Dia kalau nak sebut ikut susunan kedudukan huruf di halqum, okey, dia kena sebut macam ni. Kha dengan ghain atas halqum, aqsal halq. Ha dengan ain di tengah-tengah halqum. Hamzah dengan ha di pangkal halqum. Itu susunan huruf halqum. Dan huruf-huruf halqum ni lah huruf izhar. Jadi untuk kita nak sebut dalam satu jumlah tu, dia tak ikut susunan tu dah. Dia akan sebutnya hin kha'ahu. Hamzah ghain dengan ha pedas. Hin kha'ahu. Kha ain ha dada. Hin kha'ahu. Okey, untuk huruf izhar hin kha'ahu. Okey, boleh sebut ramai-ramai. Saya sebut dulu. Hin kha'ahu. Kha'ahu. Okey, sekali lagi. Hin kha'ahu. Okey, jadi kalau sambung, selalu sambung. Hin kha'ahu. Hin kha'ahu. Okey, insya-Allah dalam grup nanti saya akan hantarkan tulisan yang jelas serta ada baris kan, jata, khatnya tulisannya besar. Untuk Haji Din tak boleh bagi alasan lagi. Haji Din tanpa kad dahi Ustaz, Haji Din. Yang ada baris semua ya. InsyaAllah saya akan cari dalam Akhin kha'ahu. Ya, masya-Allah. Baras huruf. Ya, 7 guru selalu gitulah, pukul 7 guru. Dia guru saya tak cakap. Okey, untuk izhar. Okey, untuk izhar. Untuk yang idgham pula yarmalun. Itu yarmalun dan huruf dan huruf apa ni, huruf ikhfa pun saya akan tulis barisnya. Satu juz'a saddaqa fathiqda tadhin syadda. Insya-Allah kita biar kita cuba hafal yang tu. Kalau tak dapat hafal pun buat kaedah tadi. Potong 6 untuk izhar, 6 untuk ikhfa idgham, 1 ba. Selain tu semuanya untuk ikhfa. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ni insya-Allah huruf apa ni, hukum yang terakhir dalam bab nunus sakinah wa tanwin, maknanya komplit kita untuk 5 hukum ni. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala tathbitkan, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan fahaman itu dalam ingatan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang juga bila kita baca, kita akan jumpa hukum bacaan itu dan kita akan boleh baca dengan sebutan yang sempurna ikut tajwid seperti mana diajar oleh Nabi SAW kepada sahabatnya sampai kepada kita, insya-Allah. Marilah sama-sama untuk malam ni, sekiranya ada kekurangan maka ampun maaf dah, perkongsian ini muzakarah kita boleh bertambah baiknya. Saya bersedia sekiranya siapa-siapa ada nak tambah, nak kongsi, nak discuss, dipersilakan dalam kelas-kelas akan datang insya-Allah untuk tambah, untuk sama-sama kita majukan. Sekiranya ada baiknya, ada manfaatnya, insya-Allah itu rezeki kita semua bersama. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Afwan Ustaz, Afwan. Ya saya. Ada satu last pertanyaan akhir sebelum kita tutup Ustaz. Ya. Apa istilah hakiki yang sebenarnya Ustaz? Okey, istilah hakiki dalam kalau izhar hakiki maknanya izhar yang pertama. Izhar hakiki, izhar yang pertama, izhar yang hukum pertama. Ada ulama mengatakan hukum pertama dalam mana-mana bab kitab tajwid dimulakan dengan izhar, maka izharnya hakiki, izhar yang pertama, izhar yang sebenarnya. Lepas tu akan datangnya izhar mutlak, akan datangnya izhar syafawi, itu pecahan ikut keadaan-keadaan yang lain. Manakala dalam ikhfa hakiki pula, terjemahan ulama dari sini, ikhfa hakiki, hakikat
ulama tajwid tiada perselisihan dalam menyebutkan cara nak sembunyikan. Itu dinamakan haqiqi. Manakala ikhfa syafawi nanti kan ada perselisihan yang ada rungga, yang tak ada rungga. Sebab itu di situ syafawi dia bukannya haqiqi. Walaupun ada yang mengatakan sama tu pendapat juga dengan izhar haqiqi tadi, disebabkan hukum 5 ni merupakan hukum asas dalam ilmu tajwid, maka ikhfa pun sebabkan ada ikhfa yang lain, ikhfa di sini ikhfa haqiqi. Boleh juga kita istilahkan gitu. Yang sebenarnya, ikhfa haqiqi, ikhfa yang originalnya, yang aslinya. Okey. Boleh insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima sama. Terima kasih banyak Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin salihin madrum. Tijaratin lan tabur ya 'aliman sudur akhrijna min adh-dhulumati min an-nur. برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم جميعا. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiikum insyaallah. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Al-Kahfi insyaAllah jumpa esok insyaAllah. MasyaAllah. Okey insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Insyaallah barakallahu fikum jami'an insyaallah. Halim. Allah Halim, lama dah tak jumpa Halim. Apa cerita Halim?